maaf tadi saya tak buka mic. Okey. So kita mulakan majlis kita pada hari ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah pada hari ini kita sangat bertuah ya, kerana hari ini adalah kiranya program pertama untuk sesi perkongsian ilmu yang dibawakan khas oleh Unit Latihan dan Kaunseling KPK, Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Dan sebelum itu izinkan saya lah memperkenalkan diri saya dan juga tim saya daripada Unit Latihan dan Kaunseling yang terdiri daripada 5 orang ya, semua perempuan. Okey, jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang pertanyaan ataupun permasalahan ya, nak berhubung dengan pegawai kaunseling, kita ada pegawai kaunseling kita iaitu Puan Ananis binti Abdul Halim yang juga merupakan penceramah kita ya, yang julung-julung kali di orang cakap di ketengahkanlah dalam program sesi sharing knowledge ni. Okey, so alhamdulillah ada 128 orang ya. Dah macam selebriti dah Puan Anis kita pada hari ini ya. Okey. So sedikit berkaitan dengan sesi perkongsian ilmu. Ini adalah program yang bersifat latihan yang mana merupakan siri pertama pada tahun ini. Pada hari ini adalah siri pertama untuk tahun 2023 dan insya-Allah selepas ini lebih banyak perkongsian daripada pegawai-pegawai daripada kementerian, agensi dan insya-Allah daripada penceramah luar akan kita bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan lah, dan kita akan bersama-sama untuk berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu daripada penceramah yang kita jemput nantilah. Okey, so program sesi perkongsian ini juga dirangka bagi mengisi keperluan latihan bagi warga kementerian dan ini diterjemahkan dalam Pelan Operasi Latihan tahun 2023 untuk kementerian kita. Jadi pada hari ini kami bawakan kepada anda semua, okey, jeng. So sesi perkongsian ilmu oleh Puan Ananis binti Abdul Halim, pegawai psikologi. Kalau siapa yang belum berkenalan dengan Puan Ananis, inilah Puan Ananis ya. Pegawai psikologi di kementerian kita. Kementerian kita ada pegawai psikologi ya, dan juga yang akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tajuk keseronokan bekerja. Jadi sedikit berkaitan dengan Puan Ananis, beliau berasal dari Kedah, merupakan graduan sarjana muda, ada pula belakang tapi tak apa, sarjana muda psikologi dari UIA dan juga master counselling keluarga daripada USIP. Jadi sebelum ini Puan Ananis pernah berkhidmat di JPA daripada tahun 2008 sehingga 2020 di bahagian pengurusan psikologi sebelum bertukar ke KPK sejak pada tahun 2020. Jadi Puan Ananis sekiranya masih baru jugalah ya, belum sampai 3 tahun tapi berpengalaman luas dalam bidang beliau. Jadi insya-Allah pada hari ini beliau akan berkongsikan berkaitan dengan tajuk keseronokan bekerja ya. Dalam diam tak diam, esok dah 1 Februari, cuba kita tanya diri kita, adakah kita seronok bekerja? Dia tak apa, kalau tidak seronok bekerja, hari ini Puan Ananis akan berkongsikan tips-tips berkaitan bagaimana kita nak mencari keseronokan bekerja di tempat kerja kita lah ya. Okay, jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Puan Ananis untuk meneruskan program. Dipersilakan. Baik, terima kasih Puan Nazriah, KPSU Unit Latihan dan Kaunseling. Okay, tuan-tuan dan perempuan yang sudi ya melapangkan masa ya pada hari ini untuk bersama-sama kita dalam majlis ilmu ni ya, keseronokan bekerja. Semua dah makan Dah rehat tadi ya? Dah Dah. Okay, so kita santai-santai petang ni Alright, so kita tak nak stres-stres ya. Ini adalah orang kata kita pembuka tirai lah untuk kita punya sesi perkongsian ilmu yang dibawakan daripada Unit Latihan dan Kaunseling ya pada tahun ini. Okay, so sebelum kita teruskan dengan selanjutnya lah ya, saya nak tuan-tuan dan perempuan tengok tayangan video ni dulu ya untuk mendapat gambaran ya, selayang pandang bagaimana ya elemen psikologi ya yang dimasukkan punca kuasa elemen psikologi dan kaunseling dimasukkan dalam unit latihan ya di kementerian. Okey, secara khususnya di KPK lah, Kementerian Perdagangan dan
komoditi. Alright. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Alright, so tuan-tuan dan puan-puan telah melihat tadi ya tayangan video ya di layar tadi yang menerangkan ya bagaimana ya elemen-elemen kaunseling ini diterapkan ya dalam pengurusan sumber manusia ataupun di manakah punca kuasanya ya tuan-tuan dan puan-puan kan. Alright, so bawa bertenang, jangan pergi mana-mana. Stay tune juga di sini sebab kita akan ada lagi video-video lain tuan-tuan dan puan-puan yang akan menyusul sebentar lagi ya. Okey, so untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan ya, elemen psikologi dan kaunseling dalam pengurusan sumber manusia ini kita terapkan ya actually melalui punca kuasanya adalah Perkeliling 18/2005 ya, iaitu aplikasi psikologi dalam pengurusan sumber manusia. Alright, so yang mana dia ada 4 aplikasi lah ya, iaitu aplikasi program lah ya, pembangunan program untuk personnel, and then untuk penilaian ya tuan-tuan dan puan-puan, alright, ataupun yang kita kata yang mudah kita faham ujian psikologi ataupun ujian psikometrik ya tuan-tuan dan puan-puan, alright, di mana kita ambil masa pra pengambilan ya, semasa kita nak naik pangkat kan, alright, semasa kita bertukar keluar kan, alright, untuk pengisian kekosongan jawatan di agensi ya. Alright, so seterusnya untuk intervensi, kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak tadi, kaunseling, program pengupayaan kendiri iaitu program pementoran ya di KPK, tapi mungkin di agensi belum ada pementoran ya. Alright, dan seterusnya penyelidikan. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan ya, kadang-kadang saya ada minta dipanjangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan oleh PSM agensi masing-masing berkaitan dengan kajian kesejahteraan kan, kajian indeks kesejahteraan psikologi kan, untuk orang kata apa, IKPM lah kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat dikehendaki menjawab kita nak tengok kan. Dan yang tak lupa juga tu kajian yang paling popular lah yang tuan-tuan dan puan-puan selalu buat, ini antara kerjasama dengan unit integriti iaitu pengurusan amalan nilai alright. So tuan-tuan dan puan-puan dah nampak kan gambaran dia okay, macam mana psikologi tu dia mainkan peranan di PSM. So diletakkan di bawah unit latihan dan kaunseling okay, bersama-sama kita orang kata usahalah untuk kita membangunkan kompetensi para pekerja dan seronok untuk bekerja lah pada masa yang sama. Okay. So di sini kita tengok global punya kita kata view lah dalam World Happiness Report 2021 alright. Kita tengok kat sini Malaysia ni daripada 149 negara jatuh pada tempat ke-70 ranking dia. So kalau nampak juga kat sini
mungkin agak kecil lah ya, tapi saya share dengan tuan-tuan dan perempuan lah ya. Okey. Di sini kita melihat bahawa yang kalau diikutkan Singapura Singapura dia ranking dia berada pada tahap yang ke-27 Okey. So seterusnya kalau kita tengok negara-negara di Asia Tenggara yang lain, contohnya Thailand dan Filipin, masing-masing pada tangga ke-61 dan 60 lah. Kalau kita tengok global view punya lah, world view kan. So kita turun sikit, kita kecilkan sikit view kita. Kita tengok tuan-tuan dan perempuan, indeks kebahagiaan rakyat Malaysia. Alright, yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik kita lah ya. Alright, so kalau tuan-tuan dan perempuan tengok di sini, apakah penyumbang yang tertinggi kepada kebahagiaan rakyat Malaysia pada tahun 2021? Kat sini tuan-tuan dan perempuan boleh tengok yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan elemen yang penting dalam menyumbang kepada kebahagiaan rakyat Malaysia. Alright, nampak keluarga. Alright, yang kedua, amalan kerohanian Alright, amalan kerohanian ataupun spiritual lah kita tengok Okey, macam mana dia punya hubungan dengan pencipta Alright, kita boleh nampak hablu minallah, mungkin yang keluarga tu hablu minannas lah dia dalam skop keluarga dia lah. Kalau keluarga ni kita tengok dari segi family of origin dia bagaimana iaitu asal usul keluarga seseorang daripada pasangan perempuan dan pasangan lelaki dan bagaimana dia mengelola keluarga dia sendiri Okey, adakah dia masih terikat dengan family of origin dia kan. Okey, dari segi kestabilan institusi perkahwinan itu sendiri sebelum dia melahirkan dia punya ahli-ahli yang lain, pasangan tu sendiri kan, adakah dia bahagia atau tidak. Alright, so nanti kita akan tengok bagaimana benda tu berkait dengan dia punya pekerjaan pula kefungsian pekerjaan pula. Alright, so tuan-tuan kat sini boleh tengok negeri mana yang paling seronok, yang paling bahagia, tak lain dan tak bukan negeri mana? Siapa boleh bagi tahu kat saya negeri mana ni? Di bandar. Lagi tinggi tu dia lagi bahagia lah. Selangor. Labuan. Kedah. Labuan. Labuan. Betul 9.21. Kat sini ada orang Labuan? Tak ada Mana dah tahu daripada lembaga koko kan. Lembaga koko asal Labuan ke kan. Tapi bekerja di KK kan. Okay, so Labuan Selangor mungkin juga. Tapi dia bukan antara top 3 wilayah persekutuan Labuan 9.21. Nampak diikuti dengan mana? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur Walaupun kita kata Kuala Lumpur ni crowded, tapi seronok juga. Mungkin banyak sumber hiburan di sana walaupun kita boleh kata living cost dia tinggi. Kelantan bagaimana Kelantan? LKTN. Ada LKTN kat sini dekat-dekat lah Kelantan pun bahagia kalau kita tengok Alright, tuan-tuan dan perempuan okay. So, kita dah tengok daripada global view, lepas tu kita tengok kepada kecilkan skop kepada indeks kebahagiaan rakyat Malaysia kita sendiri pada tahun 2021. Kita Putrajaya di persekutuan ni 7.28 tak adalah bawah sangat, tak adalah tinggi sangat kan. Okey, sederhana lah kita boleh kata kan. Okey, so saya kecilkan lagi skop yang saya sebutkan tadi tu. Indeks kesejahteraan psikologi Malaysia bagi warga KPK tahun 2022 saya tak cakap 2021 2021 actually agak tinggi tapi mungkin adjustment ke arah kita nak baru memulakan orang kata hidup yang baru kan selepas kita dilanda COVID-19. Adjustment tu mungkin mengambil sedikit lah kebahagiaan kita boleh dikatakan macam tu. So dia ada turun sikit sebenarnya berbanding 2021 tuan-tuan dan perempuan. Kalau di sini kita tengok saya ambil yang mengikut umur dan mengikut status perkahwinan. Kalau tuan-tuan boleh tengok dan ikut jantina lah
Okey, kalau ikut indeks komposit dia keseluruhan elemen dalam kita short form kan IKPM ni, dia ada kalau ikutkan 5 domain indeks pengukuran dia. Emosi positif itu yang kita nak lah tuan-tuan dan puan, kita nak itu tinggi Emosi negatif kita tak nak tinggi. Okey, kepuasan hidup kita nak tinggi. Kesejahteraan sosial penting dan kefungsian psikologi pun adalah sangat penting tuan-tuan dan puan. So kalau kita tengok ikut jantina melalui kajian ni, siapa boleh bagi tahu saya antara lelaki dan perempuan mana skor dia tinggi untuk keseluruhan kelima-lima domain tu? Laki lah. Laki kan? Laki kan 6.77 kan? Agaknya adakah lelaki ni dia pandai urus stres? Ataupun lelaki ni ada kata dia simpan je stres dia kan, tak macam perempuan. Perempuan suka meluahkan perasaan kan. Lelaki mungkin dia memegang apa kata ni, tanggungjawab sebagai keluarga, dia ada ego dia sendiri kan. Tapi dia tinggi kan, dia punya markah tu tinggi, tak apalah mungkin dia nanti kita tengok apa dia punya kata faktor-faktor dia kan. Alright, so kita tengok pula yang mengikut umur. Okay, umur yang kurang daripada 30, cuba kita tengok kesejahteraan psikologi dia yang mana yang paling tinggi. Kalau kita ikutkan umur berapa? Umur berapa? 50 ke atas. Sebab apa agaknya tu 50 ke atas? Dah bersara. Ekonomi dah stabil. Ya. Ataupun dia dah cukup matang bila kita sampai umur 40 tu dia dah stabil. Kan life begin at 40, betul tak? Dia dah banyak melalui pelbagai pengalaman hidup yang telah mengajar dia apa erti kehidupan. So dia dah rasa dia boleh maintain lah segala apa yang berlaku, cabaran yang mendatang tu dia dapat atasi dengan sepenuhnya, sebaiknya kan. Dia boleh menguasai kehidupan dia kan. Kalau kita lihat kan waktu ni kan. Alright. Okay, seterusnya mengikut status perkahwinan. Kalau tuan-tuan dan perempuan boleh tengok ni. Apa yang tuan-tuan boleh lihat? Bujang dan berkahwin. Kepuasan hidup dia mana lagi tinggi? Berkahwin. Berkahwin. Kenapa agaknya tu? Ada pasangan hidup untuk share segala benda. Ya betul. Dia ada satu yang kita panggil sosio-emosi dia terbela kan. Alright. So dia boleh meluahkan perasaan pada pasangan masing-masing. Tapi bila kahwin lepas tu dia divorce, apa yang berlaku? Tak terbela dah sosio-emosi dia. Alright. So dia mungkin kata kita tak kata dia terus boleh jadi depression, tapi mungkin menyediakan dia ke arah depression kalau tidak ditangani dengan baik kan. Tapi tak apa. Alright. Saya nak tuan-tuan dan perempuan tengok video yang seterusnya. Supaya tuan-tuan dan perempuan mendapat gambaran lah bagaimana tentang kehidupan ni. Don't allow yourself to be controlled by these 5 things. Many people spend their life at the mercy of circumstances, living at the mercy of what happens to them, living at the mercy of other people, not living in the present because they are stuck in the prison of their past. If you want to live a great life, don't allow yourself to be controlled by any of these things. Number 1, your past. Number 2, other people's opinions and judgments. Number 3, limited beliefs you project on yourself. Number 4, relationships. And number 5, money. Number 1, don't allow your past to control your present or your future life. Whatever happened, you must let it go. Leave the pain of your past behind so it cannot ruin your future. Leave the darkness of your past behind
so it cannot block the light of your bright future. Your past is gone. Whatever happened, whether unjust, cruel, harsh, whatever the case, reliving the events will never do you any good. If someone did you wrong, the only way you can win is if you let go and move on. If you live in hate, they win. If you live in the victim story, they win. If you want to win, you must focus on building your future and start right now. Release that weight from your back so you can be free. Don't allow events from the past which are now gone to ruin this moment, which is perfect. This moment, which is now to enjoy, which is ready for you to live fully. Number 2, don't allow other people's opinions and judgments to control the direction of your life. The need to fit in and feel wanted can cause you to travel down paths you don't want to travel. People pleasing is a curse that should be avoided at all costs. Before you do anything, ask yourself, am I doing this because I want to do it, or because of my fear of judgment from others if I don't? You were born unique for a reason. You were born to stand out, to be appreciated and loved for who you are. Don't dim your light so you fit into the dull background of other people's lives. Shine bright as you are. Those who really care for you will see that light and shine with you. Number 3, don't allow your life to be controlled by your own limited beliefs. Now, a warning with this one. These beliefs may be conscious, but more than likely, they're unconscious. They may be unconscious limitations that have been conditioned in you from a young age and throughout your entire life by listening to those around you who never reach for their own dream. Notice your own limited beliefs and tell them to shut up. There is nothing you cannot do, nothing you cannot have, and no one you cannot become if you believe in yourself. If you believe anything is possible, guess what? Anything is possible. When you change your belief from limited to unlimited, your potential is unlimited. Imagine what you could achieve if you lived your life as though anything is possible, as though miracles are a standard requirement of every day. As the saying goes, when there is no enemy within, the enemy outside can do you no harm. When you have nothing inside holding you back, there is nothing outside that can hold you back either. Your entire life will change the very instant you decide to change your mindset. The instant you decide to see everything as a gift. When you decide to see every circumstance and challenge as a blessing rather than a curse, the very instant you become conscious to the fact that everything in it is as it should be, and know that fighting what is insane. Number 4, relationships, a touchy subject. But if you are always needing another to be happy, to feel complete, then you are always one moment away from a breakdown if that person leaves you, or unhappiness if the relationship you are in is not going well. I'm not suggesting to avoid relationships. There is no force on earth that is greater than love and connection. I am talking about those who can't live if they are in a relationship. Those who will be with just about anyone, including all the wrong ones, just to avoid spending a moment being single. What I am saying is to develop enough mental strength that you get to the point where you don't need others to make you happy. You are just as happy being alone as you are in a relationship.
And number 5, this is what controls the majority of humans on the planet. And you guess what it is? Money. This does not mean you shouldn't want abundance. It doesn't mean money is evil. You know as well as I do what great things you can do and how many people you can help with money. What this means is, do not allow your decisions to be controlled by money. If you are choosing something only on the factor of how much money is involved, you've just made the wrong decision. What you will find is that when you follow your heart and you lead with your intention to serve others, to give your best to others every single time, when you follow your intuition and truly give your soul, then the money will come. And it will come in far greater amounts than if you simply chase money for the sake of chasing money. So challenge yourself to live the life you want to live, free from being controlled by anything. Find your freedom. Live fully. Okay, tuan-tuan dan perempuan. So daripada video tadi tu kita dapat tengoklah ya. Okay. Kita jangan biarkan diri kita ya menjadi orang kata victim of the past ya. Okay. Let bygone be bygone ya tuan-tuan dan perempuan. So bila kita berada dalam keadaan yang lepas tu kita stuck, kita cannot move on kan. Alright. Okay. So seterusnya kita melihat ya pada orang kata konsep madani yang diketengahkan oleh Yang Amat Berhormat ya, Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, pada 19 Januari 2023 yang lalu ya. Kalau kita tengok di sini menekankan kepada peri pentingnya ya institusi kekeluargaan yang dalam melahirkanlah ya masyarakat orang kata yang berjaya lah ya tuan-tuan dan perempuan. Alright. So di sini saya petik ya daripada 6 konsep madani tersebut, akronim itu saya petik kepada kesejahteraan, di mana keseronokan bekerja itu dia ada elemen ya, elemen kesejahteraan di dalamnya ya. Okey, tuan-tuan dan perempuan, kalau kita tengok di sini ya, ada satu artikel yang dikeluarkan daripada Intan ya. Okey, School of Government oleh Dr. Ahmad Badruddin Abdullah ya, ni ketua kluster di Intan ya. Kalau tak silap saya kluster etika dan pengurusan ya tuan-tuan dan perempuan. Alright, dia kata Malaysia madani dicapai ya jika masyarakat nikmati kesejahteraan ya. Alright, tu kesejahteraan pekerjaan tu amatlah ditekankan ya tuan-tuan dan perempuan. Alright. Okay, so kita pergi kepada topik kita pada pagi ini. Sebelum kita pergi ke video yang seterusnya ya, so work-life balance. Di sini saya melihat kepada kesejahteraan ya, sesebuah keluarga dan juga keseronokan bekerja tu dapat dicapai ya, apabila kita ada work-life balance ataupun keluarga kerjaya berimbang ya. Di mana yang pertama tu bila kita ada rasa bersyukur ataupun kita ada orang kata gratification atas apa yang dimiliki ya, ataupun kita buat introspection, muhasabah diri kita ya tuan-tuan dan perempuan. Okey, dekatkan diri kita dengan pencipta kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan kita sesama insan juga kita jaga. InsyaAllah ya kita akan dapat apa yang kita hajati ya. Sebab dalam Quran pun menyebut innama khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, tidak aku jadikan ya manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah kepadaku ya tuan-tuan dan perempuan. So kita punya kerja ni ada ya berkait dengan kehidupan kita, punca rezeki untuk kita bawa balik ya kepada ahli keluarga kita. Okay, so self care and me time ya tuan-tuan dan perempuan, kita kena ada juga ya keupayaan ya untuk sejahterakan diri kita sendiri. Kita mesti ada masa untuk reward diri kita ya. Kita cari di mana ya kekuatan dan kelemahan diri kita ya tuan-tuan dan perempuan. Alright. So kalau kita rasa kita ni tak fit di mana-mana, kita ada sakit, so kita pergilah ya berubat ya. Alright. Kita ambil alternatif rawatan-rawatan yang mungkin kita tak nampak tau. Mungkin contohnya macam migraine.
Kita mungkin selama ni depend kepada ubat-ubat daripada hospital kan. Mungkin juga kita boleh ambil rawatan alternatif, kita pergi berbekam dan sebagainya untuk kita kata bagi kesihatan yang baik untuk tubuh badan kita ya. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, jaga diri kita dulu sebelum kita jaga kita punya keluarga ya, jaga kita punya pekerja kita di bawahan kita ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti kuat dulu. Jangan kita kata oh kita ni kena serve suami kita, serve anak-anak kita ya, biarlah kita ni tak makan macam ni. Tak boleh macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena kuat dulu, baru kita boleh berikan terbaik untuk kita punya ahli keluarga kan, dan pekerjaan kita kan. Kita punya bos dan juga kita punya orang bawahan tuan-tuan dan puan-puan. Alright, luangkan masa berkualiti dengan keluarga Yang ini kita postmortem. Setiap kali kita bercuti, kita tengok ada tak kita luangkan masa berkualiti dengan anak-anak kita, tanya dengan siapa dia berkawan, bagaimana prestasi dia punya persekolahan dia tuan-tuan dan puan-puan. So tanya pasangan kita macam mana. Pergaduhan kecil dalam keluarga tu memang biasa tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak ada pergaduhan langsung tu bukan orang kata suami isteri. Alright, kadang-kadang pergaduhan tu dia dapat orang kata mematangkan kita dan kita tahu apa ekspektasi pasangan kita terhadap kita, tapi tidaklah membawa kepada perceraian tuan-tuan dan puan-puan. Okey, belajarlah sesuatu yang baru untuk pembangunan diri kita. So kita di unit latihan ni sangat tuan-tuan dan puan-puan mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan untuk orang kata tengok kursus-kursus yang kita tawarkan dan cuba untuk orang kata pergi kursus-kursus tersebut, luangkan masa walaupun kita sibuk dengan kerja-kerja hakiki kita, kita boleh pilih kursus-kursus tu. Kita tengok mana yang sesuai untuk kita untuk meningkatkan kita punya self actualization tuan-tuan dan puan-puan Dia macam-macam kursus generik, kursus fungsional dan untuk kita sambung belajar pun ada tuan-tuan dan puan-puan yang separa beasiswa, HLPSB, yang sepenuh masa JICA dan sebagainya lagi. Kerajaan menawarkan kita ni sebagai aset dalam kata perkhidmatan awam. Kita ingat tu tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai penjawat awam, kita ada kompetensi kepimpinan perkhidmatan awam yang perlu kita ada dalam diri kita masing-masing Okey, authenticity kita kena ada, transformative tuan-tuan dan puan-puan. Okey, pelaksana dia ada, kursus-kursus yang perlu dia hadiri. Dan juga kumpulan PNP pun ada tuan-tuan dan puan-puan. Ini penting bila suatu masa nanti dalam my performance kita akan ada latihan-latihan. Dan sekarang diketengahkan CDC Career Development Conversation, di mana setiap 3 bulan sekali, jika tidak silap saya, sebagai penyelia perlu untuk ambil tahu apakah kursus yang perlu dihadiri oleh staf dia. Bukan waktu hujung tahun saja dia terus bagi markah penilaian tuan-tuan dan puan-puan. So kita grab peluang ni tuan-tuan dan puan-puan, dan kita ada nilai sepunya. Elemen dalam Hermes itu nilai sepunya tu kita tengok 360 darjah. Bagaimana rakan sekerja kita, bagaimana bos kita, bagaimana orang bawahan kita bekerja bersama kita. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Okey, yang saya nak tekankan di sini juga adalah kesejahteraan keuangan Ini amat penting lah. Tapi yang ini kita kena ada komunikasi dua hala ataupun perbincangan dengan pasangan kita tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Bab keuangan ni orang kata buat masa sekarang ni sangat penting lah juga setelah kita melalui orang kata arus COVID-19 tu. So kita kena sepakat tuan-tuan dan puan-puan, bincang baik-baik dengan pasangan kita bab-bab urusan keuangan ni Alright. So sebab dalam satu-satu institusi kekeluargaan tu yang menjadi punca tergugat kestabilan institusi perkahwinan tu actually kebanyakannya adalah komunikasi lah Alright, komunikasi tu penting dalam kehidupan berkeluarga. Kadang-kadang tu bukan sebab third party, bukan sebab orang kata isu-isu dia berkait dengan orang kata urusan yang ada hubungan luar, hubungan sulit, tetapi komunikasi tu yang tak berkesan. Dan mungkin lately ni kesejahteraan kewangan ni menjadi isu utama lah. Tapi alat dia adalah komunikasi Kita kena bincang sesama pasangan kita. Kalau tidak kita kerja tapi tak tahu duit kita ke mana Macam itulah.
Alright, tuan-tuan dan puan-puan. So seterusnya setelah tadi work life balance ya. Alright, persekitaran ruang pejabat yang kondusif ya. Suasana dan ruang pejabat yang selesa, sokongan rakan sekerja, majikan dan penyelia yang memahami ya. Prosedur kerja yang efektif ya. Suasana dan ruang pejabat yang selesa ni kadang main peranan juga ya, tuan-tuan dan puan-puan. So kita perlu untuk kata create suasana yang selesa lah untuk kita ya. Terpulang kita nak susun ruang pejabat kita macam mana, and then kita nak letak mungkin aromaterapi untuk boost kita punya mood. Okay, Encik Abdul Hazim ada angkat tangan ke? Ada nak tanya soalan ke? Dan Encik Nasihin Saleh? Tak ada mungkin dia tertekan tu butang tu. Okey, suasana dan ruang pejabat yang selesa ni dia bagi mood yang positif lah untuk kita tuan-tuan dan puan-puan. So kadang-kadang kan kita nampak benda ni kecil tau, biasa, tapi sebenarnya dia memberikan kesan yang besar pada emosi kita kan, pada mental kita. Mungkin bila kita datang kerja, kita bau-bauan yang wangi, dia bagi booster kita punya positive mood Kalau lavender tu dia anti stress lah kalau tuan-tuan perempuan tahu wangian-wangian berunsurkan lavender ni So kita ada bilik-bilik yang disediakan khas lah untuk kita punya apa orang panggil untuk guna sama lah, contoh macam bilik kaunseling Alright, so kita akan gunakan ruang tersebut untuk jadikan bilik distress juga tuan-tuan dan perempuan. Okay, kita boleh buat guna sama lah bilik tu untuk kesejahteraan bersama lah Alright, so sokongan rakan sekerja ni sokongan rakan sekerja ni amat penting lah, sebab bila kita nak pergi kerja tu kadang-kadang tu bila ada kawan tu kita lagi seronok nak bekerja bersama-sama Alright. And then majikan penyelia yang memahami prosedur kerja yang efektif. Okay. Bila saya meletakkan poin-poin ni sebenarnya bukan saja saya letakkan Sebenarnya ini merujuk kepada kajian kepuasan kerja KPK tahun 2021 tuan-tuan dan puan-puan. Di sini kita melihat daripada 8 faktor tuan-tuan dan puan-puan yang diukur nak melihat tahap kepuasan kerja mengikut orang kata di KPK ni kita melihat ada 3 faktor utama yang menyebabkan kita seronok puas datang kerja ni. Pertama, intrinsik kerja Intrinsik kerja ni dia internal locus control lah. Ini dalaman kita sendiri Kita memang orang kata seronok dengan kerja yang kita buat, kita yang pilih kerja tu Alright. And then kita puas hatilah dengan apa yang kita dalam kerja kita lah seharian. And then yang seterusnya penyeliaan penyeliaan yang baik pun memainkan peranan bos yang baik, majikan yang memahami, caring penyabar. Alright, sangat disenangi oleh dia punya anak buah pekerja bawahan dia And then seterusnya rakan sekerja juga tuan-tuan dan puan-puan. Rakan sekerja kita pun memainkan peranan penting lah Alright. So kita teruskan dengan video yang seterusnya untuk melihat gambaran yang lebih jelas kenapa pekerja ni tak perform tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun dalam kerja secara berkumpulan, kita berhadapan dengan situasi ada staff ataupun team member kita yang tak perform. So orang yang tak perform ni kita tak boleh biarkan, sebab kalau kita biarkan ibarat kita naik satu kapal, dia nak mudah dia akan bocorkan bawah kapal tu untuk dapat air, dan kalau kita tak handle, kita sekali pun akan tenggelam. So hari ni saya nak share macam mana nak kenal pasti 4 jenis orang yang tak perform dan macam mana cara untuk atasinya. Let's jom. Hai, saya Dr. Hanafi. So hari ni saya nak berkongsi dengan anda 4 jenis performance deficiencies, macam mana
ni cara kita nak kenal dan apa solution yang sesuai untuk 4 jenis ni. Okey, yang pertama, bila ada team member ataupun staff kita yang tak perform, kadang-kadang bila kita tanya, mereka ni tak sedar pun yang mereka tu tak perform. So kenapa jadi macam ni? So bila kita check balik, reflect balik dengan diri kita, adakah kita dah setkan a proper performance setting untuk mereka? Kadang-kadang punca kepada berlakunya sebegini adalah kerana mereka tak tahu pun apa specification, apa setting yang patutnya mereka tahu, apa task yang sepatutnya mereka buat. Dan bagaimana cara kita nak solvekan benda ni adalah dengan kita setkan dia punya performance KPI, kita setkan dia punya goal. Okey, kadang-kadang tak ada orang monitor, so kita kena setkan dia punya appraisal, monitoring, kita kena bagi feedback dekat dia tentang dia punya tugasan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang bila kita tanya dengan mereka ni, kenapa mereka tak perform, kadang-kadang mereka ni tak boleh nak perform. Sebagai seorang ketua, kita kena kenal pasti kenapa mereka tak boleh perform dan macam mana cara untuk kita bantu. Antara sebab kenapa mereka tak boleh perform ni antaranya adalah disebabkan oleh mereka ni tak ada authority. Jadi kita sebagai ketua, kita kena bagi some sort ataupun level of empowerment untuk mereka buat. Dan kadang-kadang mereka ni orangnya lack of confidence, tak ada confidence nak buat. Jadi bila mereka tak ada confidence, apa yang kita boleh buat adalah kita bantu mereka untuk bina self esteem. Dan kadang-kadang puncanya adalah disebabkan oleh mereka ni lack of capacity ataupun limitation. Dan kadang-kadang mereka ni ada konflik dalam sistem yang kita ada. Jadi sistem tu membantutkan mereka untuk buat apa yang mereka kena buat. Jadi sebagai seorang ketua, kita kena realign balik sistem tu, mudahkan mereka, kurangkan birokrasi dan sebagainya. Yang ketiga, antara sebab kenapa orang tak perform bila kita buat investigation, bila kita buat kajian adalah kerana apa? Kerana mereka ini tidak mampu ataupun mereka ini tidak tahu bagaimana nak membuat. Kerana apa? Kerana mereka lack of knowledge. Bila lack of knowledge, sebagai seorang ketua, apa yang kita kena buat adalah kita kena bagi mereka product knowledge ataupun process knowledge supaya mereka lebih tahu macam mana nak buat sesuatu tugasan itu dengan baik. Dan yang keempat, bila kita buat kajian kenapa orang tak perform ni adalah kerana apa? Kerana mereka tidak mahu. Jadi kita kena tengok dalam tim kita ada tak orang yang memang purposely tak nak buat dengan baik. Jadi ada dua sebab kenapa mereka tak mahu ni. Yang pertama sekali, because of lack of motivation, lack of commitment. Mereka ni dah tak ada semangat nak bekerja. Untuk orang yang macam ni, apa yang kita boleh buat adalah kita kena fikirkan apa remuneration ataupun reward yang kita boleh bagi untuk naikkan semangat mereka. Dan yang kedua, lack of leadership. Mungkin mereka ni tak suka kita jadi ketua. Bila tak suka kita jadi ketua, jadi mereka tak nak ikut cakap kita. So bila berhadapan situasi macam ni, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh bagi tahu dia what are the consequences of non-performance. Kita kena bagi tahu dia consequence bila dia tak perform supaya bagi ingatan kepada dia. So dengan 4 cara ni, yang penting bila kita dah kenal setiap satu daripada sebab-sebab kenapa orang tak perform, so kita boleh tackle mengikut situasi dan keadaannya. So bila keadaan macam tu, lebih mudah untuk kita tackle dan kita boleh menjadikan suasana bekerja tu lebih baik untuk semua orang. Tak adalah kawan-kawan yang perform tu rasa tak fair, tak adil. Jadi kita nak semua orang perform dan bila kita dapat tackle ni, semua orang akan bekerja dalam situasi yang lebih baik, performance lebih baik, productivity lebih baik dan company kita akan grow dengan lebih cemerlang. Okey, so itu saja. Assalamualaikum. Okey, tuan-tuan dan puan, daripada kajian Dr. Hanafi tadi pun kita nampak kan, kita boleh orang kata replicate kan, relate juga. Kenapa pekerja tak perform tu, salah satu dia punca dia mungkin prosedur kerja kan, yang agak menyukarkan kan, macam itulah tuan-tuan dan puan, antara salah satunya. Dan hubungan interpersonal antara majikan dan pekerja tu sendiri yang menyebabkan ada barrier yang mereka tidak dapat bekerjasama juga. Okey, so kita teruskan So di sini kita melihat peranan selain daripada peranan unit latihan dan kaunseling, kita juga ada mengetengahkan rakan pembimbing perkhidmatan awam ataupun akrab di KPK ni, dan juga agensi saya yakin semua agensi juga mempunyai akrab ke-6 agensi kita Alright. So mereka ini merupakan pemangkin ataupun catalyst kepada perkhidmatan dalam meningkatkanlah pengurusan sumber manusia, membimbing, berpandukan, inilah kod etika akrab, menjadi ejen perubahan dalam organisasi, membantu pegawai ke arah kesejahteraan psikologi kerana mereka ini telah terlatih di mana mereka dihantar untuk mengikuti kursus 2 tahap yang mana modulnya itu disediakan dan disampaikan oleh bahagian pengurusan psikologi Alright, tuan-tuan dan puan-puan. So pada tahun lepas kita telah rekrut akrab kita sebanyak 13 orang, menjadikan keseluruhan yang ada adalah sebanyak 23 orang tuan-tuan dan puan-puan, iaitu majlis pentadbiran kita diadakan pada 12 Ogos 2022 dan kita merancang untuk mengadakan lagi, nak rekrut lagi ahli baru daripada agensi juga pada tahun ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Okey.
kita akan menyemarakkan lagi lah ya nanti program-program, dan kita akan menyatukan antara agensi dan juga HQ lah untuk program-program yang lebih menarik ya untuk kesejahteraan warga kita ya, tuan-tuan dan puan. Okey, so kita di sini ada juga bahagian angkat akrab, di mana kita melihat bahawa tidak semua ya akrab ini diletakkan di semua bahagian di KPK. So di sini kalau tuan-tuan dan puan lihat ada beberapa bahagian ya yang mana tidak ada ahli akrab. Contoh seperti UKK, UUU, BIS, GAT, KTK ada seorang, ada 2 orang ya. Bukan, silap maafkan saya, Puan Habibah. Alright. And then PIMI tidak ada ahli akrab, cuma seorang, Cik Aizam sahaja dengan UAD. So di sini kita letakkan lah mana yang akrab ada seorang tu, kita dan mana yang tiada langsung tu, kita lantik lah ya ahli-ahli akrab kita ni untuk ambil alih ya, bantu ya bahagian-bahagian ni dijadikan bahagian angkat lah. So tuan-tuan dan perempuan boleh berjumpa dengan ahli akrab kita, iaitu Puan Nazihah, Cik Muhammad Khairil, Puan Nurul Huda, Encik Chia, Puan Habibah, Ustaz Muhammad Hamdan pengurusi akrab kita, Cik Siti Husna daripada BBA, Puan Tengku Nurlina, Puan Nuraini, Puan Nurul Huda ya, dan Puan Janatun Aisyah. Okey, tuan-tuan dan perempuan. So kita tengok sikit aktiviti akrab ya. Akrab dia lebih, forte dia lebih kepada bimbingan ya tuan-tuan dan perempuan. Okey, bimbingan, membantu ya rakan-rakan yang memerlukan dari segi sokongan emosi ya. Dan ada juga kita tengok di layar, akrab juga terlibat dalam membuat program ya yang berunsurkan kata pendidikan kerohanian untuk anak-anak staf seperti Camp Smart Tafiz, terapi cilik. Ya, insya-Allah pada tahun ni kita akan buat lagi terapi cilik ya. Mungkin dalam bulan 2 waktu cuti sekolah, insya-Allah. Alright, so kita ada juga buat CSR ya pada tahun 2019 di Pos Betau Cameron Highland Alright. Okey. Seterusnya kita dekat juga dengan organisasi kita melalui program Maestro at KPPK di mana program ni kita mengesan ya pegawai-pegawai yang mempunyai bakat ya untuk kita lebih seronok bekerja, dan mereka juga diminta untuk memberikan sesi perkongsian kepada warga ya, seperti yang kita lihat ya beberapa siri masterclass at Maestro yang telah diadakan, di mana kita melihat ya apabila kita membuat ujian ya, satu ujian dipanggil indeks bimbingan kerjaya, kita melihat ramai di kalangan warga kita ni dia mudah mesra actually. Maknanya approach lah ya, senang approachable. Okay, so kita reka khas program-program yang berunsurkan minat ke arah itu untuk kita nak menjalinkan hubungan yang lebih akrab dengan kita punya warga lah, tuan-tuan dan perempuan ya. So tahun lepas kita buat pertandingan gubahan ya. Kalau boleh lihat gubahan agri komoditi lah, sumber-sumber agri komoditi, dan mengungkap pantun dan mendeklamasi sajak ya tuan-tuan dan perempuan. Sangat menarik. InsyaAllah tahun ni kita akan teruskan lagi usaha murni ini untuk mengeratkan lagi silaturahim dan ukhuwah antara warga kita ya tuan-tuan dan perempuan. Okay, so di sini saya juga ingin mewawarkan ya medium pelaksanaan akrab di KPPK ni. Kita ada portal intranet akrab actually. Di situ kita masukkan artikel-artikel berunsurkan psikopendidikan kesihatan mental ya, dan berkaitan dengannya. E-Newsletter Council ni kita akan keluarkan 2 tahun sekali. Alright, so hibaan poster naluri hati dan ekspresi emosi secara berkala juga. Kita ada channel Telegram e-latihan ya tuan-tuan dan perempuan. Di sini kita akan letakkan artikel-artikel video yang mana yang berunsurkan latihan. Kita akan wawarkan juga berunsurkan info-info berkaitan semasa lah, berkaitan kesihatan mental dan sebagainya ya. Okay, so seterusnya kita lihat video seterusnya ya, bagaimana support system tu penting ya dalam sesebuah organisasi. Cast the papers down.
Madam Hua, what do you mean by well done? I still failed. You worked hard and made a big improvement. Isn't that more important? Keep up the good work, Shirley. Class, pass the test papers down. Yes, lucky I passed. How much did you get? Passed also. Good job. Shirley? What happened? Let's take it one step at a time, okay? Where do earthquakes occur most often? Along the edges of Tectonic. tectonic plates. Do you understand what it means? Mangroves protect coastal areas from erosion. As you can see behind me, the mangroves have roots that are exposed. So how do the exposed roots reduce erosion? The sea used to come all the way up to there. Madam Hua, is that area also reclaimed land? Yes, that's a good question. The speed of the river slows down and sediments begin to accumulate, forming land mass. What are the land masses known as? Shirley? Deltas? Yes, that's right. Do you understand the subject better now? Yeah, I'll try to get C5 for the mid-year exam. Just try your best, Shirley. 哎呦，这个天气真的吓人的嘞！忽然天下这么大的雨，哦，是雨季来的，每年的雨季大概就是这个时候。哦， Pass the papers down. Madam Hua, what do you mean by well done? I still failed. You worked hard and made a big improvement. Isn't that more important? Keep up the good work, Shirley. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, so kita boleh tengok kat sini support system tu sangat penting ya. Alright. Yang mana cikgu ni dia sangat orang kata caring ya kepada muridnya dan dia tidak ada judgement ya terhadap muridnya. Dia bantu ya muridnya tengok learning style tu kan. Kadang-kadang tu seseorang tu dia proses pembelajaran dia tu berbeza. Kadang-kadang dia menggunakan pendekatan visual, kadang-kadang dia kena bawa ke tempat tu. Macam familiarisasi program kita lah ya, kita turun padang melihat ya kepada tempat-tempat agensi kan. Alright. So dari segi kinestetik itu kita panggil kinestetik lah, feeling the exactly macam mana keadaan di persekitaran tu kan. So di sini bersama-sama ya sehingga anak murid tu berjaya ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So seterusnya kita tengok ya berkaitan dengan video untuk stress relief ya tuan-tuan dan puan-puan. Boleh praktis ya. 7-7-7. 7 tarik, 7 tahan dan 7 lepas. So kita boleh buat sama-sama lah ya.
Deep breathing is a simple exercise that involves consciously slowing and deepening your breathing. Research has demonstrated many health benefits of deep breathing. In this guide, we will focus on its use for stress management and relaxation. After some brief instructions, we'll help guide you in practicing the skill. When a person experiences anxiety, the body responds with symptoms that can include a racing heart, shallow breaths, sweating, a sense of fear or uneasiness, difficulty concentrating, and a blank mind. These symptoms can range from being slightly uncomfortable to being totally debilitating. Deep breathing is used to initiate the body's relaxation response. Relaxation is characterized by slower breathing, lower blood pressure, and a feeling of calm. Deep breathing can be used in the moment when you're experiencing a stressful situation, but it's also beneficial to practice when you already feel calm. To begin the exercise, sit in a comfortable position. You will slowly take in a deep breath, hold it, and then slowly release it. Each one of these steps will be timed to last 5 seconds. We'll display a counter on the screen, but it's important that you time yourself when you're practicing on your own. It's easy to go too quickly if you aren't paying attention. One quick tip before we get started. Breathe in through your nose and breathe out through your mouth, as if you're blowing through a straw. This will help to slow yourself down. Consult your physician before practicing, especially if you have a history of epilepsy or heart disease. Let's begin. Follow the on-screen timer to pace yourself. Breathe in. Hold. Breathe out. 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 You've completed the deep breathing exercise. Be sure to practice daily for the full benefit of this skill. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itu kita panggil deep breathing ya. Salah satu teknik relaksasi ya tuan-tuan dan puan-puan, bila masa kita berada dalam keadaan yang stres kan, kadang-kadang sambil kita layan anak-anak kan, stres juga kan, bolehlah kita apply deep breathing ni kan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tengah bawa kereta jam ke apa kan, kita boleh apply ya, 7 tarik, 7 tahan, 7 lepas ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so seterusnya kita ada yang dipanggil satu ya, CBT tools ya. CBT ni Cognitive Behaviour Therapy ya, ataupun terapi kognitif tingkah laku ya. Yang ni kebanyakan terapis menggunakan pendekatan ni lah. Dan dia telah dimasukkan ataupun telah di-improvise ya ke dalam bentuk tools dalam kita punya software lah ya. Dia ada software ataupun kita boleh kata apps lah, apps ya. Moodfit dan CBT Thought Diary ya. So tuan-tuan dan perempuan boleh cari dan boleh install dalam handphone masing-masing, dan tuan-tuan dan perempuan bolehlah ya tengok ada sedikit ujian psikologi, dia ada sedikit teknik-teknik macam mana tuan-tuan dan perempuan nak melalui orang kata fasa-fasa stres tu lah.
Okay, dia ada guidance untuk tuan-tuan dan perempuan kan. Alright. So boleh cari mood fit CBT thought diary macam journal lah untuk tuan-tuan dan perempuan. Tengok buka. Ataupun satu lagi yang Malaysia punya tu, dia boleh ada versi BM, Naluri Sendirian Berhad. Naluri, Naluri, alright. So di situ dia ada bukan setakat psikologi saja, dia ada instructor dia, coach dia untuk kesihatan fizikal, untuk penyakit-penyakit fizikal, dan pelbagai lagi lah. Naluri Sendirian Berhad. Boleh cari tuan-tuan dan perempuan. Okay. So seterusnya last video. Okay. For today. Sebagai penutup lah tuan-tuan dan perempuan. Boleh tengok lah video ni Alright. So dia ada metafora dia yang tersendirilah. Tuan-tuan ni lubak merah ke, telur ke, ataupun kopi. Okay. Bagi nama, okey, ada seorang perempuan ni, contoh kita bagi nama dia Tina lah, okey. Tina ni dia pergi jumpa dengan parents dia ataupun mak dia lah. Tina cakap lah kat mak dia, "Mak, saya ni mak stres. Saya ni sangat stres dan saya nak give up dalam life. Saya tak nak hidup lagi dah. Saya nak berhentikan semua ni. I just wanna be at home and leave all of that thing." Dan apabila mak ni dengar apa yang Tina cakap, mak dia pun pergi ke dapur terus. Sambil tu mengajaklah Tina ni pergi ke dapur. So bila dia dah ajak Tina ke dapur, mak dia keluarkan 3 perkara. Yang pertama, carrot. Yang kedua, egg. Yang ketiga, coffee. So mak Tina ni pun ambil 3 bekas, alright, 3 periuk. Dan 3 periuk ni dia letak dekat atas stove, okay. And then dia boil selama 20 minit. So lepas 20 minit dia boil, mak Tina tu keluarkan ketiga-tiga perkara tu, letak dalam tepingkan. Okey Tina, cuba tengok apa yang berlaku pada kesemua bahan-bahan ni. Untuk carrot, Tina kata, mak, kenapa carrot ni ada luaran dia keras, tapi bila dah masuk dalam, dia jadi sejuk. And then untuk telur pula, kenapa awal-awal tu bila kita goncang, dia rasa macam lembut, dia tercair. Tapi bila dah undergo the boiling process, dia jadi pepejal. Dan bila berkopik, macam bulat lah. And then bila mana kita coffee pula, coffee dia tak jadi apa. Coffee ni dia dah sekali blend lah dengan air tu kiranya. Mak Tina pun tanya Tina, so you yang mana Tina? You yang coffee ke, telur ke, ataupun carrot? So Tina pun cakap, sebenarnya apa message yang mak nak bagi? Okay, so mak Tina pun explain lah sesuatu. So untuk yang carrot tu, sebelum carrot tu masuk ke dalam boiling water tu, dia jadi apa tau? Dia mula keras, tapi bila masuk dia lembut. Adakah kita seorang yang bila mana pada sebelum kita diuji, kita keras, tapi bila kita dah diberi satu test yang besar, kita akan lembek at the end of the day. Itu carrot. Dan yang kedua, telur. Pada awalnya kita lembek, alright? Kita macam bentuk cecair, kita bentuk macam lembut je, tapi bila dah diuji dengan satu ujian yang besar, kita rasa macam keras. Because of that, kita nak ke daripada lembut, undergo with that process, kita jadi keras sangat. Kalau tengok kopi, dia masuk dengan satu benda yang kecil, but dia masuk ke boiling water, dia dissolve in boiling water dengan cara yang sangat terbaik. Dan bila dihidangkan kepada Tina, dia adalah satu hidangan yang sedap diminum. So kita nak jadi yang mana? Untuk kopi ni, dia dah undergo with lots of big tests, dan dia actually can be whole with that kind of test. So you yang mana Tina? Adakah carrot, adakah telur, ataupun coffee? Dan Tina kata, I would like to be a coffee. Okey, tuan-tuan dan perempuan, itulah sebagai metafora tuan-tuan dan perempuan mesti nak pilih yang kopi kan. Walaupun kita menjalani pelbagai cabaran dalam kehidupan, tapi itu menyebabkan kita lagi bertambah kuat kan. Gunakanlah kemahiran kita, kita punya kekuatan kita stay strong untuk terus maju ke hadapan walau apa jua rintangan yang dihadapi. So sebelum saya mengakhiri saya punya slot ni, di sini saya ingin mewar-warkan pada tuan-tuan dan perempuan perkhidmatan psikologi dan kaunseling yang ditawarkan okey, dalam kita punya unit latihan dan kaunseling ni So tuan-tuan dan perempuan adalah dialu-alukan untuk membuat sesi temu janji dengan pihak kita. Jadi kita akan arrange kita ada bilik kaunseling di Aras 5 KPK
Alright, tuan-tuan dan puan-puan. So kami terbuka menerima tuan-tuan dan puan-puan punya orang kata apa, permohonan sama ada sukarela ataupun rujukan. So jangan orang kata ragu-ragu untuk menghubungi pihak kami sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin mendapatkan perkhidmatan kaunseling, tidak kira pada diri sendiri, ahli keluarga ataupun rakan sekerja dan juga anak buah lah okey, mereka yang kita selia. So sebelum saya mengakhiri ni, saya memohon maaf sekiranya saya terdapat sebarang okey, ni percuma perkhidmatan kita ni ditawarkan yang percuma tuan-tuan dan puan-puan. So minta maaf di atas segala kelemahan tu semua tu. Orang kata apa, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu atas kelemahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan Ananis atas perkongsian ilmu. Terima kasih banyak dan tahniah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan, pertanyaan lanjut berkaitan dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh unit latihan dan kaunseling, boleh berhubung dengan pegawai-pegawai yang telah dinyatakan tadilah ya. Okey, sekarang kita nak adakan sedikit sesi fotografi, boleh tak? Kalau ikutkan 248, alhamdulillah petang-petang ni sambil-sambil kita buat kerja, kita boleh sama-sama mendengar sesi perkongsian ilmu. Jadi saya mohon tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh buka kamera, okey, paparkan wajah tuan-tuan dan puan-puan yang kacak dan jelita tu. Okey, kita tengok kamera and then kita akan ambil gambar sebab ini adalah kira sesi pertama Jadi kira cipta sejarah lah pada tahun 2023 untuk sesi pertama sharing knowledge. Jadi kita kalau boleh semua buka kamera. Okey, siapa ambil gambar Okey, so boleh buat kiraan tak? Okey, 1, 2, 3. Okey. Sekejap. Dia ada beberapa sesi ambil gambar Okey, lagi sekali 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, peringatan untuk semua tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi borang kehadiran berkhusus dan juga borang untuk training evaluation Jadi di sini juga kami ingin mewawarkan Telegram channel Telegram untuk unit latihan dan kaunseling, yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh klik dan klik di chat box. Kita ada letak di situ. Jadi bolehlah bersama-sama dengan kami, nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan maklumat terkini dan juga latihan daripada kementerian dan agensi. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain sesi. Assalamualaikum dan selamat petang.